Lepas tu ada gigi saya dia macam selonggar sikit kan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Saudara, pengamal pergigian atau tukang gigi haram tidak bertauliah boleh menyebabkan komplikasi dalam mulut pelanggan mereka. Malah ada yang mendakwa sekadar mengikuti kelas ekspres selama 2 minggu sebelum membuka klinik tidak berdaftar. Saksikan laporan khas klinik gigi haram disediakan wartawan Arisha Khalid. Saya perasan lepas 2 minggu tu mulut saya dia bau. Dia bau. Lepas tu bila bergigi, dia darah dia banyak sangat. Saya dah tak takut lah. Lepas tu ada gigi saya dia macam selonggar sikit kan. Macam bahagian depan yang sebelah kiri sikit. Dia macam nak ke ujung sini sikit tu. Gigi taring kot. Dia dah start rasa macam goyang sikit. Itu antara pengalaman ngeri yang dialami seorang wanita berusia 20 tahun selepas dipercayai menjadi mangsa doktor gigi palsu. Biarpun tidak mempunyai lesen sah, pengamal pergigian yang tidak bertauliah serta tidak berdaftar di bawah Majlis Pergigian Malaysia kini dikesan semakin bebas menawarkan khidmat rawatan di seluruh negara. Tukang gigi haram dipercayai aktif mempromosikan rawatan pergigian pada kadar harga terendah secara terang-terangan menerusi aplikasi media sosial dengan memuat naik gambar serta video testimoni pelanggan bagi menarik minat orang awam khususnya golongan muda. Kru 999 bertemu mangsa yang juga seorang pelajar dipercayai menjadi korban doktor tidak bertauliah yang menawarkan rawatan pergigian veneer sekitar Selangor. Namun, mangsa mendakwa tukang gigi haram tersebut tidak ambil pusing terhadap aduannya sejurus selepas dia memaklumkan kondisi giginya yang sedang mengalami komplikasi. Sebab saya pergi balik, dia kata dia tak boleh nak buat apa-apa. Dia kata, alah biasa je. Biasa je dia cakap? Macam kena berus gigi lebih. Macam je. Biasa? Dia kata benda biasalah tu. Mungkin saya tak reti gosok gigi ke. Dia macam tala saya balik ke saya lah. Bagaimanapun, mangsa yang dipercayai dikenakan caj bayaran mencecah RM700 bagi 6 batang gigi yang dirawat itu kini telah mendapatkan rawatan di klinik pergigian berdaftar bagi proses pemulihan. Pesan saya jangan cepat percayalah testimoni tu kan. Kalau ikutkan memang kena jumpa doktor gigi betul lah. Doktor gigi tak kisahlah yang murah dekat kerajaan ke kat swasta kan. Doktor gigi satu, janganlah sebab ikut trend nak cantik kan, tergadai, duit pun terbang kan, tak boleh nak buat apa. Bertindak mengikut aduan mangsa serta hasil risikan selama 3 bulan, pihak Jabatan Kesihatan Negeri Selangor JKNS berjaya membongkar kegiatan seorang wanita disyaki menawarkan rawatan pergigian haram yang berselindung di sebalik pusat kecantikan. Siasatan awal mendapati suspek dipercayai telah berpindah beberapa kali sebelum memutuskan untuk membuka pusat kecantikan di tingkat bawah tanah sebuah bangunan 4 tingkat sekitar Bangi Sentral. Nak buat rawatan ni? Minta info ni? Tak, memang prosedur kita. Prosedur saya. Tolong beri kisahmu ya, Cik. Masih kan? Boleh saya minta info pun? Apa pula ikan yang ada? Bisa tahu? Saya ambil kelas. Kelas tu. Ada tu? Tak punya sedikit. Nak tengok? Saya. Premis tersebut yang dipercayai pernah dikunjungi golongan selebriti dan artis itu dikendalikan oleh sepasang suami isteri berusia 28 tahun.
Yang menjalankan rawatan pergigian ni awak seorang ke apa? Awak seorang ni? Saya tak boleh. Cik ni? Saya just tolong jaga setempat je. Jaga apa? Saya suami. Oh, suami. So, actually tak buat rawatan pada orang lah? Saya tak. Hasil siasatan mendapati suspek tidak mempunyai sebarang latar belakang atau dokumen sah berkaitan perubatan dan hanya memiliki sijil tidak berdaftar untuk menjalankan perkhidmatan pergigian terbabit. Kata yang ni under kosmetik, jadi ini sah. Kosmetik. Dia tu siapa? Tetapi saya nak tengok 2 sertifikat daripada Majlis Pergigian Malaysia. Puan ada? Dia sertifikat daripada Majlis Pergigian Malaysia yang menyatakan Puan adalah seorang pegawai pergigian berdaftar dengan Majlis Pergigian. Satu lagi, Puan sepatutnya ada, macam lawyer lah, dia kena ada sertifikat dia untuk menjalankan pengamalan. Kalau Puan tak boleh tunjuk tu, saya anggap bahawa Puan bukannya pengamal pergigian berdaftar. Yang buat benda ni semua ni mesti pengamal pergigian berdaftar. Sebelum sebarang, Puan pergi training berapa lama ni? Kami nak jadi doktor gigi ni yang tak tahu. Hanya doktor gigi yang tahu. Berbekalkan 2 buah katil urut, premis tersebut dipercayai menyediakan rawatan pergigian veneer dan estetik yang tidak berdaftar atau berlesen di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Peralatan pergigian yang menyamai hampir 80% peralatan di klinik gigi berdaftar disyaki digunakan bagi tujuan rawatan turut ditemui di premis berkenaan. Ini merupakan antara peralatan yang dipercayai diguna oleh pemilik premis ini bagi pelanggan yang datang untuk memiliki rawatan veneer. Dan hasil siasatan juga mendapati peralatan ini telah dibeli dengan harga yang mampu mencecah RM20. Dan berdasarkan siasatan juga, pihak Jabatan Kesihatan Negeri Selangor mengatakan peralatan ini hanya boleh diguna pakai untuk pengamal dentis yang sudah berdaftar. Suspek yang berasal dari Kuala Lumpur itu turut menganggap peralatan yang digunakan tidak mendatangkan sebarang ancaman kepada pelanggan. Ini semua barang untuk gigi lah ni? Tu apa tu? Cahaya apa tu? Oh, tu macam kita dah guna barang ni. Okey. Dekat alkohol dia kan. Alkohol. Okey, alkohol tu beli macam mana tu? Dah tulis? Belum. Masa buat tak takut lah. Sebab tinggal macam benda biasa. Ubat-ubatan tidak berdaftar di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia disyaki untuk kegunaan rawatan estetik turut dirampas pihak berkuasa. Berdasarkan hasil siasatan, suspek mengakui berminat untuk mengikuti kursus jangka pendek disediakan oleh seorang pakar kononnya berkelayakan dalam bidang estetik bertempat di sekitar ibu kota. Suspek juga mendakwa sanggup membayar yuran kursus pergigian tersebut mencecah RM4,000 melibatkan latihan amali seperti memasang pendakap gigi, veneer serta pemutihan gigi pada pelanggan selama 2 minggu sebelum diberi sijil pentauliahan. Walah. Nak buka perniagaan memang tadi dulu ambil pasal Kita bekerja je. Yang kelas tu. KL lah. Kita situ tulis 2019. kelas memang Ya, satu ya. Sebab dia cakap, kita boleh kerja juga. Suspek turut mendakwa caj rawatan pergigian yang dikenakan bermula sekitar RM500 hingga RM1,000 bergantung kepada keadaan gigi pelanggan. Lebih mengejutkan, salah seorang pekerja di premis itu turut mendakwa pernah mendapatkan sijil melalui kursus estetik dan pergigian yang mengambil masa hanya 1 hari. Bila ni 2019? Lama dah. Tapi tak buat lah yang ikut belajar ni tak buat. Tapi so sijil ni dia letakkan untuk apa? Ditunjukkan untuk apa selama? Saya bawa je semua tak sini. Bawa je semua kat sini. So nanti bila pelanggan datang, tunjuk yang dah ada sijil lah. Hampir 5 jenis sijil tidak sah dikesan digunakan bertujuan memancing pelanggan bagi meyakinkan mereka untuk mendapatkan rawatan.
Serbuan diteruskan di lokasi kedua yang terletak di sebuah rumah kondominium tingkat 18. Disyakim menjalankan rawatan estetik tidak berdaftar selain menawarkan rawatan pergigian seperti pendangkap gigi atau braces. Menurut pihak JKNS, premis terbabit pernah diperiksa dan diberi notis sebelum ini oleh bahagian penguatkuasa farmasi. Namun pemilik premis dianggap masih kebal meneruskan kegiatan tidak bertauliah itu. Hasil pemeriksaan mendapati premis ini menyediakan sebuah bilik kecil beserta 2 katil urut dan memiliki beberapa peralatan dan ubat-ubatan tidak berdaftar dipercayai diperoleh secara dalam talian pada kadar RM50 hingga RM100. Sebab Kita doktor yang berdaftar. sekarang ni dia Cuma bila kita kalau beli barang-barang kita tak tahu keselamatan barang tu macam mana. So kalau klinik dekat kerajaan ke ataupun swasta, kita akan make sure barang-barang yang digunakan tu memang selamat lah. Sebab benda tu kita akan letak dalam mulut, so akan bercampur dengan air semua tu. So banyak kes-kes yang kita jumpa datang balik dekat klinik gigi kerajaan ke swasta banyak masalah gusi, gigi tak teratur, luka sana sini lah. Lagi satu yang kita risau ejakulasi silang. Contoh kalau macam patient datang, kita tak tahu status patient tu macam mana. Contoh kalau patient tu ada HIV ke ataupun ada hepatitis, cara diorang bersihkan barang tu memang tak ada, bukan alat yang sesuai lah. Kalau macam kat klinik kerajaan swasta semua memang kita gunakan bahan yang selamat untuk bersihkan barang. JKNS turut mendakwa peralatan peranti perubatan ini hanya boleh digunakan jika ianya berdaftar dan diluluskan di bawah Medical Device Authority (MDA). Kegiatan wanita tersebut yang lagaknya tidak ubah seperti doktor pakar kecantikan bertauliah mendakwa dia hanya mempelajari teknik rawatan pergigian tersebut menerusi laman YouTube dengan menawarkan caj bayaran sekitar RM50 hingga RM150. Suspek yang dipercayai merupakan bekas pramugari itu mendakwa minatnya yang mendalam terhadap bidang kecantikan mendorongnya untuk membuka pusat rawatan estetik mini tersendiri. Menurut Timbalan Pengarah Cawangan Perundangan dan Penguatkuasaan Kesihatan Pergigian, Dr. Haznita Zainal Abidin, masyarakat yang inginkan jalan pintas dalam kecantikan sering dijadikan sasaran atau target market oleh pengamal perubatan tidak berdaftar yang menjalankan kegiatan haram terbabit. Alright, pada pandangan saya ialah rakyat Malaysia sekarang ini dia lebih kepada inginkan kecantikan, alright, tanpa memikirkan implikasinya. Bagi mereka cuba untuk nampak cantik, sama ada buat pembentukan kening, buat hidung mancung, gigi nak bagi putih betul-betul ya, tanpa memikirkan implikasi dia, apa akan terjadi selepas rawatan itu diberikan. Siapa yang daripada mereka mana mereka dapat apa, mereka tak fikir dah. Yang penting I want to be look beautiful, I want to be like somebody, tak kiralah janji saya bayar ni. Jadi dia tak kira pun sama ada dia tu mahal atau tidak, janji saya cantik. Beliau turut menyuarakan kepada masyarakat agar hanya menerima rawatan di premis yang berdaftar serta berlesen melalui pengamal perubatan yang mempunyai Letter of Credentialing and Privileging LCP bagi memastikan perkhidmatan jagaan kesihatan diterima selamat dan berkualiti. Kami menyeru orang awam untuk lebih peka untuk mendapatkan rawatan pergigian atau perubatan dari mana-mana pengamal pergigian atau perubatan yang berdaftar, yang bertauliah. Sebab saya lihat modus operandi mereka adalah menawarkan iklan secara Instagram, right? Jadi dia boleh mempengaruhi orang awam. Jadi implikasinya adalah agak teruk, di mana kita dapati pesakit yang bengkak gusinya, gigi dah goyang, right? Jadi saya mengingatkan orang awam untuk lebih peka akan perkara ini. Sebarang kesalahan melibatkan klinik gigi haram, siasatan boleh dijalankan di bawah Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 serta Akta Pergigian 2018. Suspek boleh dikenakan denda tidak melebihi RM300,000 atau dipenjara tidak melebihi tempoh 6 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Laporan Arisha Kalim, 999. Campak 3 orang anak dari jejambat, kemudian bapa bunuh diri. Kejadian di Jalan Lingkaran Tengah 2 MRR2.
pada awal pagi itu turut mengejutkan seorang pemandu lori yang sedang melalui jalan terbabit. Wartawan Tun Nizami Hashim ke lokasi kejadian bertemu Ketua Polis Daerah Sentul ACP Beh Eng Lai bagi mendapatkan perincian kes tersebut. Pengguna jalan raya di lingkaran Tengah 2, MRR2, dikejutkan dengan aksi seorang lelaki warga asing berusia 38 tahun yang mencampak 3 orang anaknya dari jejambat itu. Seorang lelaki yang mengalami masalah mental telah mencampakkan 3 anaknya yang berusia 3 tahun sehingga 8 tahun dari lebuhraya MRR2 yang terletak di atas ini yang mempunyai ketinggian kira-kira 20 meter ataupun 60 kaki ataupun untuk gambaran lebih jelas 3 tingkat bangunan, dan dia kemudiannya dilaporkan turut terjun dan membunuh diri dalam kejadian kira-kira 5.50 pagi itu. Seorang pemandu lori, Adi Rijal Ayub, antara pengguna jalan raya yang berada di lokasi dan menyaksikan kejadian berdarah itu. Saya hantar majikan ke rumah lah, dari Batu Cave ke Menjalara. Dalam keadaan gelap, saya nampak bayang ni lah, orang jalan kaki sebelah kiri kan, bawa pimpin anak dua orang, seorang gendong belakang kan. Majikan saya minta saya buat U-turn untuk tumpangkan dia orang lah kan. Niat nak tumpangkan dia orang. Waktu bila dah U-turn tu berhenti ke dia orang tu, dia orang lari, kita turun kereta lah. Mungkin dia dalam keadaan takut mungkin, terus campak anak dia, dan lepas tu dia terus terjun sendiri. Saksi dilaporkan bergegas ke bawah jejambat untuk menyelamatkan 4 beranak itu. Namun, 3 daripadanya didapati meninggal dunia di atas jalan raya, manakala seorang lagi yang dicampak di atas rumput mengalami kecederaan parah. Cuma anak mangsa yang bongsu tu, yang paling kecil tu, saya tengok dia tengah meraung, menangis-nangis kan. Saya terus buat call polis lah. Polis panggil ambulan. Menurut Ketua Polis Daerah Sentul, ACP Beh Eng Lai, pihaknya telah merakam keterangan 4 saksi termasuk ibu kepada kanak-kanak itu. Dia tidak bekerja dan beliau selalu ada masalah kemurungan, selalu bercakap bersendirian, ketawa diri sendiri dan pernah berkata ingin membunuh diri. Jadi pada hari kejadian, si mati membawa 3 orang anak dia meninggalkan rumah tanpa pengetahuan si isteri. Jadi pada ketika itu isteri bekerja di sebuah restoran sebagai pembantu. Sehingga jam lebih kurang 5 pagi, beliau call lagi suami dia dan suami menjawab dia ingin pergi berjumpa dengan Tuhan. Kemudian terus mematikan telefon dan ketika itu beliau dengar jeritan lah. Tambah ACP Beh Eng Lai lagi, anak bongsu yang terselamat itu kini mendapat rawatan di Hospital Selayang. Kanak-kanak ni masih dalam keadaan yang kritikal, masih berada di ICU Hospital Selayang, dan doktor memberi ubat supaya dia ditidurkan. Jadi rawatan yang intensif dapat diberi kepada anak ni, budak inilah. Kebanyakan kes membunuh diri ni diakibatkan penyakit kemurungan. Jadi pihak keluarga haruslah mengambil berat tentang penyakit ini. Kalau menemui ahli keluarga mempunyai masalah sedemikian, dengan segera merujuk kepada pihak hospital mendapatkan rawatan pakar
Dan juga boleh juga kalau macam pendatang asing ni, mereka ada komuniti, boleh rujuk kepada ketua komuniti untuk mendapatkan bantuan dari segi kewangan dan sebagainya lah. Siasatan kami telah selesai sebenarnya. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Laporan Tun Hizami Hashim, 999. Berang kerana keretanya dihon. Seorang lelaki berusia 27 tahun bertindak menetak sebuah kenderaan menggunakan parang di Jalan Apulanang, Sibu, Sarawak. Video berdurasi 40 saat itu dirakam telefon bimbit mangsa dan menjadi tular di media sosial, mencecah lebih 100,000 jumlah tontonan di laman Facebook. Majoriti netizen mengecam suspek yang bertindak sebagai samsing jalanan. Susulan itu, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah Sibu menahan mangsa sehari selepas kejadian dan senjata parang yang digunakan dalam kejadian itu turut dirampas. Yelah, zaman sekarang ni orang cakap apa, semua orang nak cepat. Kadang-kadang orang stres dengan keadaan sekarang. Kena banyak sabarlah, kena tolak ansur. Tak bolehlah ikut perasaan sangat. Tengok keadaan lah, kalau keadaan dia tu macam tak keluar parang, bolehlah kita tegur. Tapi kalau dah macam tu, lebih elok pergi balai je lah, report ke. Buatlah sesuatu yang orang kata yang tak ada masalah lah orang kata. Lagipun bahaya kepada orang lain. Seelok-eloknya nak buat sesuatu tu fikir dululah. Sebab negara kita ni ada undang-undang. Sebagai pengguna jalan raya yang berhemah, kita perlu ada sikap toleransi, bertolak ansur. So, jika kita melakukan kesalahan, kita perlu akuilah. So kita tidak boleh marah orang lain. Perkara-perkara yang boleh membuatkan situasi makin keruh. Dalam situasi macam tu, kalau boleh kita sendiri jangan melawan lah. Ataupun kita kalau boleh jangan lawan dia. Just kalau boleh nasihat dan tenangkan keadaan lah. Kejadian yang berlaku kira-kira jam 10 pagi itu turut mendapat perhatian Peguam Nurzabeta Muhammad Nur. Menurutnya, pelbagai tindakan undang-undang boleh dikenakan terhadap suspek dan mangsa boleh membuat tuntutan sivil di mahkamah ekoran kejadian itu. Perbuatan buli itu memang secara spesifiknya tidak ada di dalam mana-mana akta, tapi tertakluk kepada jenis-jenis perbuatan. Misalnya, seorang pembuli ni mungkin bila dia marah atas jalan raya, dia nak tunjuk yang dia betul, dia bawa secara melulu sehingga menyebabkan bahaya kepada pihak lain yang menggunakan. Itu adalah kesalahan di bawah Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987. Kemudian ada juga pembuli ni kadang-kadang dia marah, dia berhentikan kereta, dia pergi dekat kereta kita, dia rosakkan kereta kita. Maka ianya adalah merupakan kesalahan di bawah Seksyen 427 Kanun Keseksaan. Ada juga bentuk pembuli ni, dia marah kepada kita, dia turun kereta, dia buat ugutan jenayah. Jadi ianya adalah merupakan kesalahan di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan. Dan satu lagi, ada juga sehingga bertindak secara fizikal. Dia pergi, dia pukul atau dia tampar. Maka itu adalah kesalahan mendatangkan kecederaan kepada tubuh badan di bawah Kanun Keseksaan juga. Jadi sebab itu buli ni walaupun tidak ada secara spesifik kesalahan membuli, tidak ada, tetapi tertakluk kepada jenis perbuatan pembuli di atas jalan raya tadi.
Nurul Zabita menasihatkan para pengguna untuk segera ke balai polis berhampiran atau menghubungi pihak berkuasa sekiranya berdepan dengan pembuli jalan raya. Pemasangan dashcam dalam kenderaan juga amat disarankan kerana rakaman yang tidak disunting boleh dijadikan sebagai bahan bukti di mahkamah kelak. Ini sebagai mangsa, kalau sekiranya pembuli tadi tu melakukan satu kesalahan jenayah, maka dia ada hak untuk membuat laporan polis yang pertama. Dan seperti saya katakan, sekiranya dia diserang, contohlah dia nak tepis, dia nak pertahankan diri dia, tapi jangan sampai mendatangkan mudarat teruk. Untuk menggunakan pembelaan mempertahankan diri ni tidak sewenang-wenangnya, dia ada syarat. Sebenarnya menjadi mangsa itu bukanlah satu tiket untuk kita melakukan kesalahan jenayah. Nasihat saya adalah gunakan saluran yang betul dan jangan ambil tindakan sendiri. Suspek berdepan dengan hukuman penjara maksimum 7 tahun atau denda atau kedua-dua sekali kerana kes ini disiasat mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan atas ugutan jenayah menggunakan senjata tajam. Kertas siasatan turut dibuka di bawah Seksyen 427 Kanun Keseksaan atas perbuatan khianat yang memperuntukkan hukuman penjara 5 tahun atau denda atau kedua-dua sekali jika sabit kesalahan. Kos penempatan dan perbelanjaan ditanggung. Itulah kemudahan yang diterima oleh seorang pendatang asing tanpa izin yang bekerja di sebuah premis makanan dipercayai dilindungi oleh majikan warga tempatan. Malah, teman wanitanya pula telah menetap di negara ini selama lebih 4 tahun tanpa sebarang dokumen. Saksikan perinciannya bersama wartawan Afifah Haminuddin. Serbuan yang diketuai pihak Majlis Perbandaran Hulu Selangor di kawasan premis perniagaan sekitar Bukit Sentosa Rawang telah menemukan seorang pekerja warga asing tanpa izin yang disyaki telah dilindungi oleh majikannya. Pasport tak ada? You kan apa bukan? You pasport memang tak ada lah. Pasport ini macam ni. Tak ada? Okey. Pasport pun tak ada? Ketika diperiksa, dia bersama teman wanitanya sedang bekerja di premis makanan dan memberikan alasan kononnya pemilik premis adalah warga tempatan, namun status lesen perniagaan premis meragukan. Satu lagi, papan tanda tak ada tak ada? Papan tanda perniagaan? Tak ada. Ada resit tak? Resit yang customer punya saya nak check. Dia baru apply, kita bagi tu. Resit yang semalam tu tak ada. Kita boleh je. Okey. Teman wanita lelaki itu yang berusia 27 tahun cuba meraih simpati pihak berkuasa untuk mengelak dirinya dikenakan sebarang tindakan. Okey, tulis nama, pasport, nombor telefon, tarikh, masa dan tangan. Itu nama saya. Umur ni. Tarik you punya bini. Tak payah nak pensan sekarang. Tak payah nak pensan. Hasil pemeriksaan mendapati lelaki ini dan pasangannya telah menetap di Malaysia lebih 5 tahun dan tidak mempunyai sebarang dokumen perjalanan yang sah. Saya kerja itu 1,500 ya. Ha? Duduk sana situ lah. Sana sini kan. Ya. Tidur atas sekali lah. Dia mulai mah dia kawan ada mah. Kawan di rumah ada mah tidur mah dia. Ya. Saya satu orang
sana Tito mah. Ya. Sini you tukang masak ke apa? Saya masak. Masak. Ya. Selalu masak apa sih? Semua orang masak. Nasi goreng ya. Ini buka pukul berapa? Kedai buka pukul berapa? 6 jam buka. 6 jam. Nasi semua sudah siap. Katanya tutup lah. Kedai tutup? Katanya tutup. Itu 9 nasi sudah hantar 9 jam. Katanya tutup. 10 jam katanya tutup. Lelaki ini mendakwa sebelum ini pernah bekerja di sebuah kedai perabot di Klang dan baru 2 bulan bekerja di premis makanan itu. Tambahnya, segala kos pengurusan dan penempatan telah ditanggung oleh majikan warga tempatan yang menetap di Sungai Buloh. Pasport semua habis mah. Jangan cerita mah. Kamu tak nak renew pasport tu? Pasport tak nak renew? Tak nak. Kamu tak nak renew? Tak mah itu ejen ya apa tak mah apa buat tak mah saya. Itu memang bos suruh tinggal kat belakang ke? Suruh tidur kat belakang? Itu. Oh, ada rumah lain lah kat sana. Ya. Yang tadi kenapa dia nangis? Yang nangis mah dia kampung mah memang kampung dia mama abang Arab mah satu orang. Dia tak nak balik? Ya dia tuai kontrak mah. Dia tak ramah. Tapi dia masuk ikut kepada orang lah. Ya. Ikut kapal, ikut. Dia kawan Arab mah ikut dia kawan. Dia ikut belakang. Ya. Masuk ikut mana? Tak tahu macam. Tak tahu. Ya. Majikan yang menggaji atau melindungi pendatang asing tanpa izin boleh didenda mencecah RM50,000 atau penjara tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya sekali di bawah Seksyen 56(1)(d Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan Seksyen 55B Akta yang sama. Lebih 50 premis di sekitar Jalan Orkid Hulu Selangor, antaranya premis restoran dan kedai runcit yang telah menggajikan pekerja warga asing. Dan pemeriksaan mendapati rata-rata pekerja warga asing yang bekerja di sini tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah walaupun telah menjadi pengurus premis selama lebih 20 tahun. Lelaki warga asing berusia lingkungan 50-an ini merupakan pengurus sebuah premis makanan dan mendakwa kos perniagaan serta pekerja warga asing tanpa izin telah ditaja oleh sindiket yang melindungi parti. Saya nikah dengan orang sini. Dan dah meninggal ni? Meninggal dah. Ya? Tahun 2019. 2019? Ya? Sakit apa? Jantung. Sakit jantung. Ya. Ada anak lah? Ada. 3 orang. 3 orang anak. Kerja sini gaji berapa? Saya sini 2,200. 2,200. Ya. Supervisor lah. Ya. Hasil pemeriksaan, premis terbabit disita oleh pihak Majlis Perbandaran Hulu Selangor kerana gagal mempamerkan lesen perniagaan yang sah. Ini dua-dua orang pekerja? Pekerja juga. Yang 3 orang. Yang 3 orang. Dan bos yang Melayu tu ada selalu datang? Ya, ada. Ada. Bos duduk mana? Sekarang dia keluar. Pagi ini keluar. Saya sudah telefon dia. Ya. Tapi lagi satu orang Melayu. Dia bagi saya sponsor lah. Apa? Sponsor dia. Sponsor? Ya, lagi satu Melayu perempuan. Sponsor maksudnya? Maksudnya untuk visa sampul. Operasi bermula jam 10 pagi itu membabitkan seramai 107 pegawai dan anggota pelbagai agensi termasuk Jabatan Kastam Diraja Malaysia, pasukan PDRM serta Suruhanjaya Pendaftaran Syarikat SSM. Daripada 19 buah premis yang telah diperiksa, 1 buah premis telah disita kerana tiada lesen perniagaan. 1 buah premis di kompaun kerana gagal memperbarui lesen. 5 buah premis telah diarahkan untuk penutupan perniagaannya kerana berada dalam keadaan kotor. Dan 2 premis telah dikompaun kerana meletakkan halangan iaitu barang-barang perniagaan di kaki 5 premis. Hasil siasatan, seramai 4 pekerja telah ditahan oleh Jabatan Imigresen Selangor bagi kesalahan dokumentasi dan 8 premis telah dikompaun oleh pihak SSM bagi kesalahan tiada papan tanda, risit serta perubahan maklumat perniagaan. Laporan Afifah Haminuddin 999.
Seorang penjawat awam didakwa di Mahkamah Magistrate Kota Baru atas 2 pertuduhan memecahkan cermin kenderaan serta melakukan ugutan terhadap seorang wanita di Kubang Krian minggu lalu. Saksikan perinciannya dalam rangkuman Kejadian Jenayah Seminggu 999. Seorang penjawat awam didakwa di Mahkamah Magistrate Kota Baru atas 2 pertuduhan memecahkan cermin kenderaan dan melakukan ugutan terhadap seorang wanita di Kubang Krian minggu lalu. Tertuduh yang berusia 45 tahun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Muhammad Fikri Mokhtar. Mengikut rekod pertuduhan, dia didakwa memecahkan cermin kenderaan mangsa yang berusia 35 tahun hingga menyebabkan kerugian RM300. Pendakwaan dijalankan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara 2 tahun atau denda. Sebutan semula kes dijadualkan pada 15 September depan. Kelicikan seorang wanita dan pekerja kedai emas bersubahat dalam kegiatan mencuri emas terbongkar selepas ditahan polis 4 Ogos lalu. Mengikut kenyataan polis, laporan diterima pada 31 Julai lalu daripada pemilik kedai emas berkenaan tentang kehilangan barang kemas di kedainya. Hasil laporan berkenaan, polis berjaya menahan seorang wanita dikenali sebagai Sally di sebuah pangsapuri di Puchong. Siasatan lanjut, pihak polis mendapati terdapat transaksi yang meragukan dengan nilai berat emas dilebihkan oleh pekerja kedai emas terbabit. Kesemua suspek kini direman untuk siasatan lanjut. Di Negeri Sembilan, seorang peniaga dijatuhi hukuman penjara 6 bulan selepas mengaku bersalah atas 2 pertuduhan menyimbah cat merah di 2 buah rumah bulan lalu. Magistrate menjatuhkan hukuman terbabit kepada tertuduh yang berusia 25 tahun selepas pertuduhan dibacakan dan pengakuan bersalah direkodkan. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa bertindak atas arahan seorang pemberi pinjaman wang atau Ahlong. Kejadian dipercayai dilakukan di Taman Rasah Jaya pada 22 Julai lalu. Mahkamah Session Kuala Terengganu menjatuhkan hukuman penjara 14 hari dan denda RM10,000 ke atas seorang buruh ladang kelapa sawit atas tuduhan memberi rasuah kepada anggota polis. Tertuduh yang berusia 41 tahun itu mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Dasuki Ali. Mengikut pertuduhan, dia didakwa memberi suapan kepada seorang anggota polis bagi mengelakkan ujian saringan air kencing dijalankan terhadapnya. Mahkamah turut mengarahkan hukuman penjara dilanjutkan 10 bulan jika tertuduh gagal membayar denda. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Sabah berjaya merampas 52.4 kg dadah jenis metafetamin dalam satu serbuan yang dijalankan ke sebuah rumah di Kota Kinabalu Khamis lalu. Menurut kenyataan Kastam, rampasan tersebut merupakan hasil risikan selama 2 bulan dan merupakan rampasan dadah terbesar di Sabah pada tahun ini. Seorang penganggur berjaya ditahan bagi membantu siasatan. Kesemua dadah yang dirampas dipercayai untuk pasaran dalam dan luar negara. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. 6 pemancing berdepan detik cemas apabila bot yang dinaiki dimasuki air sebelum karam akibat cuaca buruk. Mangsa dikatakan hanya mampu berpaut pada bumbung bot selama 16 jam sebelum diselamatkan. Saksikan butiran kejadian di perairan Langkawi, Kedah dalam tragedi 999 minggu ini. Jam 4 petang, 6 orang pemancing yang terlibat dikatakan dalam perjalanan pulang menuju ke Kuala Perlis selepas selesai melakukan aktiviti memancing. Kejadian berlaku di kedudukan 8.2 Batu Nautika di perairan tenggara Pulau Timur Langkawi kira jam 6 petang Ahad lalu. Kesemua mangsa yang berusia di antara 34 dan 70 tahun itu hanya berpaut pada bumbung bot yang hampir tenggelam sebelum diselamatkan nelayan tempatan. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Negeri Kedah dan Perlis, Laksamana Pertama Maritim Romli Mustafa berkata pihaknya menerima laporan daripada nelayan kira-kira jam 8.55 pagi sebelum operasi cari lamat dijalankan.
Kesemua mangsa ditemukan dalam keadaan selamat dan jaket keselamatan yang digunakan mereka membantu untuk mengapungkan diri. Mangsa yang terselamat dipindahkan ke bot maritim dan dibawa ke jeti Agensi Penguasaan Maritim Malaysia di Bukit Malut, Langkawi. Akibat keletihan setelah mengapungkan diri selama 16 jam, seorang daripada mangsa dikejarkan ke Hospital Sultanah Maliha, Langkawi untuk pemeriksaan lanjut. Pihak maritim juga mengingatkan orang awam yang ingin melakukan sebarang aktiviti di laut mengambil langkah-langkah keselamatan seperti menyediakan jaket keselamatan, merujuk ramalan cuaca dan memastikan bot berada dalam keadaan baik. Selain itu, pengesan lokasi individu (PLB) perlu dibawa untuk mengesan mangsa jika berlaku sebarang kejadian kecemasan. Semoga setiap laporan kami dijadikan iktibar di masa akan datang. Jangan lupa untuk berkongsikan sebarang berita kejadian jenayah menerusi laman sosial rasmi 999 seperti tertera. Dengan itu, kita jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.